Ustaz akan share ilmu nak bagi yakin. Bila kamu tengok live Ustaz ni, kamu pasti tak, kamu rasa tak kamu makin yakin untuk beramal? Kalau betul, tolong komen betul. Allahumma salli ala Mustafa Allah. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk kita hari ni best sikit insya-Allah. Yang perlu dijaga sebelum menggunakan alat bantu ruqyah, yang ini bahan-bahan rawatan insya-Allah. Kalau salah guna boleh jatuh kepada syirik insya-Allah. Ini Ustaz akan rungkaikan hari ni insya-Allah. Ustaz akan share kepada anda semua. Siapa dah on, siapa dah ready, tolong komen ready. Ustaz tak ada banyak masa insya-Allah. Ustaz guna masa yang ada ni untuk Ustaz jelaskan kepada anda semua supaya anda dapat akidah anda terjaga dan kefahaman anda tu bertambah lagi. Perkara yang perlu dijaga sebelum menggunakan alat bantu ruqyah. Okey. Ustaz nak share kepada anda semua ni, kalau anda tak cukup ke 6 ni, anda kalau anda pakailah mandi limau satu lori pun anda tak cukup, anda tak akan dapat kebergantungan penuh kepada Allah tu. Anda tak dapat benda tu nanti. So ada syarat untuk kita dapatkan hubungan kita dengan Allah tu makin mantap semasa kita menggunakan bahan rawatan insya-Allah. Contohnya macam kasut syifa ni contoh. Baik, sekarang sallu ala sayyidina Muhammad. Ustaz akan pin tajuk 6 perkara yang perlu dijaga sebelum menggunakan bahan rawatan. Okey, yang pertama adalah sallu ala sayyidina Muhammad, akidah. Okey, meluruskan akidah, yang mana kita yakin bahawasanya bahan-bahan rawatan ni semua hanya sahaja asbab sahaja. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Kita sekadar ikhtiar saja. Yang tu kena tanam dalam diri kita, dalam kepala kita, dalam minda kita, dalam benak fikiran kita, betul-betul kena tanam. Hanya sahaja Allah saja yang boleh memberikan kesembuhan. Bahan-bahan rawatan ni semua hanya sahaja membantu sahaja. Sama ada benda tu daripada batu tabasyir ataupun daripada air penawar yang didoakan, tak kisah siapa yang doa, tetap kita kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala jua yang menyembuhkan kita. Akidah kita kena jaga, yang mana kita yakin Allah Ta'ala yang sembuhkan kita. Yang kedua kamu kena jaga adalah ketaatan. Menjaga ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Kalau anda pakai bahan rawatan banyak mana pun, tapi anda lalai untuk solat, tak solat kan, ataupun solat jarang-jarang, sallu ala sayyidina Muhammad, tidak menjaga aurat, dan ikhtilat pergaulan kamu sendiri, sallu ala sayyidina Muhammad, dan kamu tidak mentaati perintah Allah Ta'ala, contohnya menunaikan solat, membayar zakat, dan sallu ala sayyidina Muhammad, membuat perkara yang Allah suka dan tinggal perkara yang Allah larang. Kalau benda ni ada dalam diri kamu, insya-Allah kamu berpeluang ataupun insya-Allah kamu mudahlah untuk kamu sembuh daripada masalah gangguan ni, khususnya gangguan jin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang ketiga ni adalah ruqyah. Okey, melakukan ruqyah secara intensif dan berterusan. Bukan sekali ruqyah saja tak cukup nah. Ingat, ruqyah perlu dilakukan ataupun bacaan ruqyah ni perlu berterusan. Contohnya, selalu Ustaz akan bagi kepada pesakit Ustaz seminggu sekali untuk diruqyahkan. Sama ada ditengok secara live ataupun secara video di YouTube, ataupun sallu ala sayyidina Muhammad, berjumpa perawat-perawat yang berdekatan dengan beliau, dengan kamu, untuk mendengar ruqyah tu, aplikasi ke dalam diri kamu. Kalau benda tu dalam anda kamu ada lagi, sebab sabda Nabi SAW, maksudnya dalam hadis tu, jin-jin ni duduk dalam pembuluh darah anak Adam, maka kamu kena berhati-hati yang tu. Boleh. Kalau benda tu ada dalam darah kamu, kamu akan merasakan something wrong dalam diri kamu. Bila dibaca ruqyah, kamu akan jadi sesak nafas, rasa macam something lah, macam nak terbatuk lah semua kan. Itu petanda dalam badan kamu masih ada lagi gangguan. Sebab tu jangan tinggal ruqyah. Kalau boleh, hari-hari pun tak apa, dalam masalah, seminggu sekali ke, lepas kamu buat rawatan. Boleh. Nombor 4 yang perlu kamu tanam dalam diri kamu adalah tawakal tu ala Allah. Mempertebalkan dan meningkatkan tawakal kepada Allahu
Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kamu meyakini bahawasanya Allah Ta'ala lah. Kita dah buat semua, kita ikhtiar dah semua benda. Last sekali kita kena tawakal, kita kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Yang menarik penyakit kita siapa? Allah. Yang memberikan, yang membenarkan izin penyakit itu hadir pada tubuh kita juga siapa? Allah. Makanya kita perlu bertawakal kepada Allah, kerana dengan tawakal itulah kita tidak akan stres atau kita tidak akan menyalahi takdir. Sebab kita dah usaha kan, tapi kalau takdir Allah Ta'ala tetap menyatakan penyakit itu tak boleh nak keluar, maka tak boleh nak keluar dalam penyakit itu. Kamu yakinlah. Sebab setiap perkara yang Allah turunkan, yang Allah hadiahkan kepada kita, ujian tu, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tanda Allah kasih dan Allah nak angkat martabat kita. Dan kita kena melayani ujian-ujian tu dengan sabar, yakin dengan Allah, dan juga jangan mengeluh dan jangan menyalahkan takdir. Faham tak? Yang seterusnya adalah zikir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zikir perlu anda jaga. Zikir perlu anda melazimi. Yang ini selawat, zikir sama sekali lah. Selawat, zikir perlu anda melazimi. Lidah anda dengan basahkan lidah anda dengan zikir, dengan bukan dengan perkara-perkara yang lara, yang lalai. Lidah, mata, telinga perlu kepada perkara yang baik. Mata selalu melihat perkara yang baik, berkawan dengan orang-orang yang baik, melihat akhlak-akhlak yang baik. Yang ini berdamping dengan guru-guru, ulama ataupun kawan-kawan kita yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telinga mendengar perkara yang baik, bukan perkara mengumpat, bukan perkara gosip, bukan perkara yang mana Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak menjatuhkan orang lain, ataupun perkara-perkara yang menjadikan diri kita ni makin tidak keruan memikirkan masalah tu. Tak penting pun padahal. Itu dah dinamakan perkara-perkara yang batil. Boleh nak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zikir di mulut, kalau boleh selalu melazimkan zikir. Contohnya lepas solat jangan terus bangun, duduk sekejap, baca zikir istighfar 70 kali, baca istighfar kabir 7 kali, insya-Allah. Niat betul-betul, tawakal sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh kepada Allah SWT, pasti Allah Ta'ala bukakan jalan untuk kesembuhan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau boleh selawat jangan pernah tinggal. Kalau boleh 300 satu hari tu sebagai rutin harian, sebagai dos ubat harian kita. Yang keenam adalah keyakinan. Menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin ni sedap cakap kan, tapi kita nak buat macam mana? Ustaz ni cakap yakin, tapi macam mana saya nak yakin Ustaz? Saya tak gerti. Yakin ni bukan pelajaran yang ada dalam buku teks ataupun buku-buku kitab di luar sana, tidak ada. Yakin ni perlu kepada situasi, perlu kepada suasana, perlu kepada guru yang nak mengajarkan, perlu kepada seseorang yang nak guide kita tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka di sini kamu perlulah cari seorang pembimbing untuk kamu terus yakin dengan setiap perkara yang kamu buat itulah. Contohnya macam mana kita nak yakin diri kita ni Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bebas daripada gangguan jin? Kena tanya guru-guru yang dalam bahagian ni lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad khususnya dalam bidang rawatan. Macam mana kita nak yakin dengan bacaan kita ni pun, macam Ustaz buat live, Ustaz akan share ilmu nak bagi yakin. Bila kamu tengok live Ustaz ni, kamu pasti tak, kamu rasa tak kamu makin yakin untuk beramal? Kalau betul, tolong komen betul. Kamu akan jadi makin bersemangat untuk beramal, makin lazat untuk berselawat, makin kuat hati untuk bercinta kepada dengan Sayyidina Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 6 dah cukup dah. Ustaz ulang balik. Yang pertama, akidah perlu mantap, ketaatan perlu padu, ruqyah perlu istiqamah, tawakal perlu sentiasa, zikir perlu jadikan sebagai nafas. Kalau tak ada nafas, kamu tak matilah kiranya. Zikir selalu sampai darah kamu tu sentiasa mengalir dengan aura zikrullah. Yang terakhir adalah keyakinan. Kalau kamu tak ada keyakinan, nombor 1 sampai 5 tu tak ada guna bagi kamu. Sebab kamu tak yakin dengan apa yang kamu buat. Yakin kepada siapa tu Ustaz? Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah sahaja yang memberikan kita kesihatan, kedamaian, kekuatan, kesembuhan. Itu semua daripada Allah. Yang sakit kita pun sebab Allah yang izinkan, Allah yang berikan. Maka kamu bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Buat sungguh-sungguh, insya-Allah pasti kamu akan sembuh.
pedulikan perkara yang tak penting. Contohnya, perlu ke ustaz saya cari siapa yang sihir saya? Yang tu pertama sekali kena buang daripada kepala kamu. Yang kedua adalah kamu kena buang dalam kepala kamu. Yang kedua adalah jangan fikir, jangan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tolong redha setiap apa yang Allah Taala berikan, yakni yakin dengan qada dan qadar Allah Taala dah tentukan pada kamu. Sebab kebanyakan penyakit itu tidak sembuh sebab mereka tidak dapat terima kenyataan mereka telah disihir, atau mereka ada sakit atau mereka sakit. Ini masalah besar. So ustaz selalu pesan kepada mereka, sabar dan cek balik dosa-dosa kita antara kita dengan Allah. Kalau masih ada lagi, cepat-cepat minta ampun, buat solat taubat. Namun kalau ada dosa dengan manusia, ikhtiar, cari siapa yang kita buat dosa tu untuk mohon ampun, minta maaf, WhatsApp ke apa ke semua. Dan yang paling penting adalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tolong jaga, kalau mak ayah kamu masih ada, hubungan antara kamu dengan keluarga kamu, khususnya mak ayah kamu. Jangan durhaka. Boleh selalu selalu mengambil berat tentang mak ayah kamu, sebab kat situ adalah kunci doa kamu dikabulkan nanti. Dan yang paling penting lagi adalah adab antara kamu dengan Allah, diri kamu sendiri, keluarga kamu, orang ramai, semua itu penting juga. Kerana tanpa adab, kamu akan jadi biadab dan kamu akan binasa kerana asbab kurangnya adab kamu kepada makhluk Allah, sama ada yang bernyawa ataupun yang tidak. Boleh, maka jagalah adab kamu, penting. Boleh nak? Baik, itu sajalah daripada ustaz juga, insya-Allah. Yang ni ustaz dapat daripada Ustaz Solihin ya. Dia share pada ustaz untuk suruh ustaz bagi tahu, ingatkan kepada anda semua. Dan ustaz suka untuk ingat kepada anda semua, ingat satu benda, ini dalam kepada kamu. Barang syifa tidak boleh menyembuhkan aku. Barang syifa hanya asbab saja. Yang menyembuhkan aku adalah Allah. Tolong komen guys. Yang menyembuhkan aku adalah Allah. Biar masuk dalam hati kita. Boleh? Alhamdulillah. Apa yang ustaz share ini semoga dapat manfaat semua, khususnya kepada viewer from YouTube. Alhamdulillah. Jadi itu sajalah daripada ustaz. Saya Syafiq Mujahid. Selawat, jangan lupa selawat sampai mati, selawat sampai bertemu Nabi. Sallu ala khairil anam al-mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Jumpa lagi.